Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Kejururawatan Kumpulan 8 akan membentangkan tentang rahsia pensyariatan hukuman syariah. Objektif yang pertama, menjelaskan hikmah pengharaman arak dari perspektif Islam dan sains moden. Yang kedua, menjelaskan hikmah hukuman sebat kepada pensalah zina dari perspektif Islam dan sains moden. Yang ketiga, menjelaskan hikmah pensyariatan hukuman qazaf dari perspektif Islam dan sains moden. Pengenalan. Undang-undang Islam atau syariah bermaksud apa yang disyariatkan oleh Allah berupa hukum-hukum yang ditetapkan berasaskan dalil Al-Quran dan Al-Sunnah. Pemberian hukuman adalah untuk menegakkan keadilan, memperbaiki dan melindungi individu atau masyarakat dari perkara yang boleh menjejaskan hak individu dan orang ramai. Memberikan bimbingan dan asuhan kepada pesalah dan mencegah jenayah dari berulang serta mengurangkan pertambahan bilangan penjenayah. Saya akan memulakan perbincangan dengan mengemukakan isu yang pertama, iaitu kemudaratan arak. Mudaratan arak. Islam mengharamkan meminum arak sekalipun sedikit kerana ia membawa kepada kemudaratan. Seperti yang disebut di dalam hadis daripada Uthman radhiyallahu anhu secara mauquf, ahtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Hendaklah kamu menjauhi arak kerana ia punca segala kejahatan dan kerosakan. Riwayat Al-Nasa'i. Mudaratan arak dari sudut sains. Kebanyakan arak atau alkohol mengandungi etanol. Walaupun etanol dapat diuraikan oleh badan dengan cepat, namun terdapat banyak mudaratnya. Dari sudut sains kesihatan, arak menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati adalah satu keadaan di mana tisu hati yang normal hampir kesemuanya diganti oleh tisu fibrosis, iaitu parut. Pada awalnya, tisu lemak, triacylglycerols, akan berkumpul pada sitoplasma sel hati sehingga dapat dilihat secara mikroskopik, iaitu steatosis. Lama-kelamaan, jika pesakit masih mengambil alkohol atau adanya faktor-faktor lain seperti obesiti dan masalah radang hati, fibrosis iaitu tisu parut akan berlaku. Seterusnya, apabila tisu parut ini menggantikan kesemua tisu hati, sirosis hati berlaku. Selain daripada kesan ke atas kesihatan, ia boleh juga menimbulkan pelbagai masalah sosial. Masalah ketagihan alkohol boleh merosakkan hubungan persahabatan, kehilangan pekerjaan, hutang, simpanan keluarga dihabiskan, masalah rumah tangga, penganiayaan, penderaan, keruntuhan moral dan sebagainya. Oleh itu, hindarilah dari meminum minuman tersebut kerana jelas alkohol sangat ketara keburukannya. Isu 2. Kebaikan sebatan kepada penzina. Allah SWT mensyariatkan hukuman sebat 100 kali terhadap penzina yang belum berkahwin, sama ada lelaki maupun perempuan. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Yang bermaksud penzina perempuan dan penzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebahagian orang-orang yang beriman. An-Nur ayat 2. Kebaikan sebatan kepada penzina dari sudut sains. Pesalah zina yang belum berkahwin mempunyai antibodi T4 limfosit yang kuat dan masih bertenaga. Jika pesalah zina dihinggap HIV selepas penzinaannya, T4 limfositnya akan diserang oleh HIV AIDS, menyebabkan sel-sel T4 limfositnya mati dan akhirnya sel sumsum tulangnya mengalami kelumpuhan fibrosis
dan tidak dapat menghasilkan sel-sel T4 yang baru. Badan akan semakin lemah dan sindrom kurang daya tahan penyakit akan menyerang. Pesakit ini berkemungkinan untuk sembuh dengan syarat mestilah didera dan badannya mestilah mengalami kesakitan yang banyak bagi merangsang penghasilan sel-sel T4 yang baru. Cara terbaik adalah dengan menyebat di antara bawah tengkuk dan di atas pinggang di bahagian belakang. Bagi pesakit HIV yang telah berkahwin, sel-sel T4 kepunyaan mereka lemah berbanding pesakit HIV yang belum berkahwin. Kelemahan ini berpunca daripada sum-sum tulang yang mengalami sedikit hakisan dan kurang menghasilkan antibodi kerana ia lebih banyak ditumpukan untuk menghasilkan sel sperma yang baru. Penzina yang telah berkahwin ini tidak dapat diselamatkan daripada virus HIV/AIDS dan dejam sehingga mati merupakan penyelesaian terbaik bagi mengelakkan jangkitan dan penyebaran penyakit di samping memberikan pengajaran kepada orang lain untuk gerun melakukan kesalahan yang sama. Menurut Harian Metro di Bandar Aceh, seorang wanita di Indonesia telah disebat sebanyak 100 kali akibat berzina, manakala pasangannya yang menafikan melakukan kesalahan itu hanya disebat 15 kali. Seterusnya, saya akan membentangkan isu kita yang ketiga, iaitu hikmah pensyariatan qazaf. Qazaf dari segi bahasa ialah melontar sesuatu sama ada dengan batu atau seumpamanya. Manakala dari istilah syarak pula ialah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji menyebut, haram ke atas seorang Muslim untuk menuduh saudara seislamnya dengan tuduhan melakukan perbuatan yang keji sama ada tuduhannya itu benar ataupun dusta dari pihak dirinya. Dalam keadaan dusta, sesungguhnya hal tersebut adalah satu fitnah dan kezaliman dan pendustaan merupakan antara perkara haram yang paling keji. Manakala dalam keadaan tuduhan itu benar, seseorang itu membuka perkara yang tersembunyi serta mencemarkan maruah. Oleh yang demikian, syarak menganggap perbuatan qazaf termasuk antara dosa-dosa besar. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات والمؤمنات الغافلات, yang bermaksud jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya, apakah perkara-perkara tersebut wahai Rasulullah? Baginda bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan melainkan dengan adanya hak, makan riba, makan harta anak yatim, berpaling dari medan perang dan menuduh wanita yang telah berkahwin yang beriman melakukan zina. Riwayat Al-Bukhari 2766 dan Muslim 89. Perbuatan qazaf merupakan antara jenayah yang dikenakan hukuman hudud ke atas pelakunya, iaitu disebat sebanyak 80 kali sebatan dan gugur penyaksiannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 4 menyatakan, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Maksudnya, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebat, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian, menurut Imam Al-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' bahawa pensyariatan hudud qazaf adalah bagi memelihara masyarakat Islam dari terjebak ke lembah kehinaan akibat dari tuduh-menuduh dalam soal kelucahan dan begitu mudah mengungkapkannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 19.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maksudnya, sesungguhnya orang yang suka tersebarnya kecelaan di kalangan orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang hikmah pensyariatan kazaf dari sudut sains, iaitu tindak balas pembaikan sel. Toleran, iaitu ketiadaan tindak balas imun, adalah juga salah satu daripada mekanisme tindak balas imun yang bertindak sebagai mekanisme pertahanan yang memelihara tindak balas imun terhadap sel tersendiri. Dalam banyak hal, mekanisme pertahanan badan adalah seolah-olah sebuah sistem pengawalan yang diwujudkan bagi tujuan pengawalan undang-undang hudud. Sistem ini dapat mengenali antara orang asing dan penduduk tetap sesebuah negeri. Orang asing yang dianggap mengancam keselamatan akan dihapuskan dan dihukum, dan penduduk asal negeri tersebut yang baik akan ditolerankan. Maka yang menyeleweng di kalangan penduduk asal negeri itu juga turut dihapuskan bagi tujuan keselamatan dan sistem sosial yang teratur itu. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada penyampai yang seterusnya. Rumusan, tuntasnya, berdasarkan perbincangan di atas, dapat dirumuskan bahawa pensyariatan hukuman syariah adalah untuk mendidik dan mengelakkan kemungkaran berleluasa. Selain itu, Allah melarang kita melakukan sesuatu perkara itu demi kebaikan umatnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui ayat Al-Quran dari surah An-Nur ayat 18. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selain itu, penemuan sains juga turut menghuraikan asbab larangannya. Oleh itu, kita mestilah menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah agar terpelihara daripada sebarang penyakit yang memudaratkan. Sesungguhnya, Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu.